Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal ikhwah al-kiram, naltaqi min jadid في مائدة علوم القرآن. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن جمع القرآن وترتيبه، وقد قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع القرآن في عهده، وذلك لأن القرآن لم يزل يستمر في نزوله، والآية التي قيل أنها آخر آية نزلت وهي قوله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لم يلبث بعد نزول هذه الآية الرسول وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى عند ربه، توفي الرسول. والقرآن جمعه الخليفة أبو بكر في مصحف لأول مرة، وذلك بعد استشهاد كثير من الحفاظ في معركة اليمامة. والقرآن جمعه عثمان في مصحف واحد للمرة الثانية بعد نشوب، بعد ظهور الاختلافات في القراءة، حتى كاد يقتتل المسلمون بسبب هذه الاختلافات. فلكل زمان ظروفه، فظروف زمن الرسول تختلف عن ظروف zaman al-Khalifati Abi Bakr wa Utsman. Ya. Jadi ya ikhwah, kita dah bincang ya berkaitan jam'ul Quran ya dan susunan Al-Quran pada zaman baginda Nabi dan pada zaman Abi Bakar dan pada zaman Utsman lah. Jadi setiap zaman ini mempunyai kejadian masing-masing, mempunyai event masing-masing, dan baginda Nabi dan sahabat berbuat ya untuk Al-Quran sesuai dengan kondisi yang sedia ada pada waktu itu. Jadi kelas kita pada pagi hari ini adalah kelas pengukuhan kefahaman. Nak pastikan kalian betul-betul faham. Kalian faham bukan hanya untuk keperluan ujian nanti ya, kuis 1 dan kuis 2, tetapi lebih luas lagi daripada itu, sebab ini berkaitan dengan Al-Quran. Ini berkaitan dengan rujukan utama kita, ini berkaitan dengan hati kita, ini berkaitan dengan jiwa kita, ini berkaitan dengan keselamatan kita. Jadi
Macam kalau kita nak naik kereta, kita kena tahu semua apa-apa yang kita perlukan dalam kereta itu supaya kita selamat. Itu di dunia. Apatah lagi ini berkaitan dengan keselamatan kita di akhirat sana. Jadi sudah mestinya lah ya perkara-perkara macam ini kita faham betul-betul dan ianya boleh mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan Sang Pencipta. Okey. Jadi dalam kelas pengukuhan ini saya yang akan bertanya. Dan saya akan tunjuk nanti siapa yang saya mahukan. Ya. Dan yang ditunjuk itu ya harap nampak kamu ke buka kamera sebelum menjawab. Okey, soalan pertama tanpa membuang masa. Limadza lam yajma'ir rasulu alaihi salatu wassalam al-Qur'ana fi mushafin fi ahdihi. Jadi saya minta Aina hal anti ma'ana ya Aina? Are you here Aina? Nah, Ustaz. Aina faham tak soalan saya tu? Saya ke Ustaz tak clear. Okey. Limadza lam yajma'ir rasulu alaihi salatu wassalamu al-Qur'ana fi mushafin fi ahdihi? Faham tak faham soalan? Faham Ustaz. Sila buka kamera. Boleh jawab ke? Kejap. Kejap. Aina. Aina. Hey Ustaz. Ya. Ya. Nampak kamu ke Aina? Annahu lam yujma'ul Nampak Quran. kamu ke Aina? Okey Aina. Annahu lam yujma'ul Quran fi mashaf lianna fi hayati Rasul innama jumi'a fi ahdi bi masyuratin Umar radhiyallahu anhuma. Aku rasa bukan itu jawapannya Aina. Okey, tak apa Aina. Sila try lagi kalau Aina nak try je. Ya. Kita ke Anis dahulu. Anis Solha. Oh Anis. Are you here Anis?
Ini solha macam senyap je ni. Okey. Khairuni izati. Ya khairuni. Saya Ustaz. Ya. Boleh jawab khairuni. Sekejap Okey. Okay. Limaza lam yajma' li'anna lam yujad min dawa'in kitabatihi majmu'an fi sahaf aw masahif. Ya betul lah. Maknanya pada zaman baginda itu tak ada lagi faktor-faktor yang mendesak sangat untuk mengumpulkan Quran dalam satu mushaf pada zaman baginda. Kenapa? Kerana Al-Quran masih turun kepada Nabi. Ya betul. Betul. Al-Quran masih turun kepada Nabi. Ya, masih continue dia turun kan? Itu satu jawapan. Ada lagi jawapan lain. Ada lagi jawapan? Al-Quran tidak turun sekaligus. Ya, kemudian? Itu je lah saya tahu. Itu je lah, okey lah. Terima kasih Khairuni. Okey. Siapa yang boleh menambah jawapan Khairuni? Jawapan Khairuni itu dah betul lah, 1 poin dah betul dah. Tapi ada lagi tambahan poin. Ya. Muhammad Anik. Oh, Muhammad Anik. Muhammad Anik. Nampak kamu kan Anik. Baik tak? Ulama bi'anna adawat al-kitabah lam takun mainsurah. Apa kau cakap apa ni? Al-jawab. Apa jawabannya Nik? Apa jawapannya? Jawapannya ulama bi'anna adawat al-kitabah lam takun mainsurah. Okey, 1 poin bahwa adawat al-kitabah inda Islam tatawaffar inda Rasul wa sahabah. Maka hunaka kalamun wala kirtas. Jadi di sana alat tulis tak ada. Tak ada kertas, tak ada pen, tak ada kalam. Ya, sebab tamadun yang awal-awal mengeluarkan kertas itu adalah Cina. You tengok Cina dengan negara Arab, ya Allah, jauhnya minta ampun. Ya. Hanya ada satu jalan untuk boleh mendapatkan kertas pada masa itu, yaitu di Yaman. Sebab Yaman pada masa itu sudah ada macam hubungan dagang dengan Cina. Cina ke sana untuk menjual mereka punya produk. Dan li'ilafi Quraisy rihlatas syita'i was-saif. Jadi orang Quraisy dia ada perjalanan keluar pada musim sejuk ke Yaman untuk membeli apa di sana. Jadi kalau orang Arab ke Yaman, dia membeli wangi-wangian dan rempah-rempah, rempah ratus. Sebab bumi Asia, Yaman masuk bumi Asia, dia Asia Arab ya. Terkenal dengan rempah-rempahnya, dengan wangi-wangiannya. Sementara kalau pada musim panas dia ke Syria. Di situ untuk membeli keperluan asas lah, makanan macam gandum dan seterusnya lah. Walaupun andaian sahabat ketika pergi ke Yaman ketika itu dia jumpa kertas, dia pun tak tergamak sangat nak beli. Sebab dia tahu mahal. Sebab benda kertas ini dia macam sukar nak jumpa. Kalau jumpa dia mahal. Jadi mereka lebih
membeli keperluan mereka sahaja, ya minyak wangian dan rempah ratus itulah. Nah, jadi betul lah kata Andik itu, sebabnya karena no kertas, no kalam. Tak ada adawat Alkitab dalam tatawafat, ya. Jadi stationery memang tak ada kan. Okey. Kalau ada orang buka stationery pada masa itu, langsung dia kaya raya. Okey. Itu satu poin dah. Ada 2 poin dah. Khairulnya dah bagi 1, Muhammad Anik dah bagi 1. Ada lagi 1 poin yang saya tunggu-tunggu nih. Saya harap Nur Arfa boleh bagi nih. Nur Arfa. Are you here, Nur Arfa? Yes, Doktor. Nur Arfa ada jawapan ke? Al-Quran lam yanzil jumlah wahidah. Itu dah tu. Dah. Apa lagi? Apa lagi? Doktor, Yes. saya nak cuba. Doktor. Boleh. Itu yang saya tunggu. Sebab ni ke? Nampak ramai. Nampak kamu. Ya? Muka. Nampak yang muka. Sekejap. Nampak tak? Tak nampak. Tak. Kejap. Okey. 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 Sebab waktu sebab ramai para syahid para apa? Hufaz gugur time masa ni. Syahid. Diorang syahid. Itu Betul ke? pada masa Khalifah Abu Bakar. Oh, ya ke? Ya. Yang kita bahaskan sekarang time-nya baginda Nabi. Okey, saya tak ada point, Doktor. Tidak disusung, tidak dikumpulkan baginda Nabi dalam satu mushaf kan? Ustaz, saya nak cuba. Okey, siapa? Aina. Okey, terima kasih Siti Nuratira ya. Okey. Baik, Doktor. Aina, okey Aina. An-Nabi. Engkau sudah mendapat ilham tu. Dalam menatap langit itu. Okey. An-Nabi kana bisiddiq an yanzilu alaihi wahyu binasah. Nasah. Itu dia. Nasah. Macam ni ya. Saya luruskan ya. Jadi, pada zaman baginda Nabi itu, proses nasah masih berlaku. Ya, proses nasah masih berlaku. Jadi andaian kita berandai-andai ya. Andaian baginda Nabi mengumpulkan Quran dalam satu mushaf dalam keadaan proses nasah masih berlaku, maka sudah tentu ada ayat yang dinasah tilawatan wa hukman, ya, itu didapati dalam mushaf itu, dan itu tentu menyukarkan ya umat Islam. Kenapa?
Sebab ada ayat yang dinasah baik secara tilawah. Memang sudah tak boleh lagi dibaca sebab dia bukan lagi Quran. Sudah dipadamkan dia. Sudah dinasah. Dan ada juga ayat yang sudah dinasah secara tilawah dan hukum. Memang sudah tak boleh lagi kita beramal dengan hukum ayat itu. Jadi kalau Nabi mengumpulkan Al-Quran pada masa itu, sudah tentu ada ayat yang dinasah ada dalam mushaf itu. Dan itu akan membuat umat keliru lah. Okey, jadi ada 3 ya. Jadi kalau kalian ditanya, kenapa baginda Nabi tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf pada masanya? You jawablah ketiga-tiga jawapan ini. Itu betul ya. Okey, saya move ke soalan kedua. Mal asbab allati da'at al-khalifata Abu Bakr ila jam'il Qur'ani fi mushafin. Nur Arfah, aku tunjuk Nur Arfah. Bukan. Siti Nur Atirah. Sebab Siti Nur, engkau dah jawab tadi kan? Coba ulang jawaban kau itu. Oh, Siti Nur. Ya, Doktor. Kau faham soalan saya tadi kan? Ya, faham. Okay, jawablah. Sebab ramai para syahid, ramai para sahabat. Para sahabat meninggal syahid semasa perang. Dan di antara sahabat yang syahid itu kebanyakannya adalah para hufaz. Hufaz kan? Ya. Itulah. Ya betul lah Siti. Jadi macam ni. Kenapa, apa sebab sebab yang fundamental yang menjadikan Khalifah Umar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Ya, sebabnya fi ahdi al-khalifati Abi Bakr hunaka ta'ifatun irtaddu anil Islam wa ala ra'sihim Musailam al-Kazzab fil Yaman wa hunaka ta'ifatun imtana'u an ikhraj az-zakah wa min huna harabahum al-khalifatu Abu Bakr. Fa Abu Bakr ra'a anna hadha al-wad' yumathilu khuturatan ala ad-dawlah al-islamiyah. Fa kana yanbaghi alaina al-qiyam bi muharabati haula hatta la yartaddu Islam hatta yadfa'u az-zakah wa sadaqat. Ya, jadi pada zaman Abu Bakar itu ada kes yang berlaku ya. Ada kes-kes yang berlaku yang tidak menguntungkan umat Islam. Ya, jadi kes pertama itu murtad. Ada sebahagian atau kumpulan yang murtad daripada Islam. Dan dibawa kepimpinannya Musailam al-Kazzab. Bahkan Musailam ini mengaku sebagai nabi ya. Dan kumpulan berikutnya ada yang tak nak bayar zakat lagi. Kami tak nak bayar zakat. Buat apa bayar zakat? Habis dia duit di poket. Macam itulah. Akhirnya Abu Bakar cakap ini benda tak betul. Kita kena perang melawan mereka ini. Mereka bukan lagi bahagian daripada kami. Bukan lagi golongan kami. Mereka ini sudah keluar daripada Islam. Kena diperangi. Akhirnya berlakulah perang Yamamah. Perang Yamamah ya, antara umat Islam dengan orang-orang yang murtad dan yang tak nak bayar zakat ya di Yaman itu. Dan bandar-bandar lainlah. Jadi pada perang Yamamah itu
banyak hufaz ya, penghafaz ikut juga berperang. Mereka ini kalau berperang tak takut ya, demi meninggikan kalimat Allah lah. Ya, namanya juga perang, pasti ada yang jadi mangsa perang. Akhirnya yang meninggal ketika itu ada banyak yang meninggal daripada pada kalangan hufaz. Inilah yang membuat Umar risau. Umar cakap, wah kalaulah sudah banyak hufaz yang meninggal, yang syahid. Selepas perang Yamamah ini, kemungkinannya, kebarangkaliannya ada lagi perang-perang berikutnya. Dan hufaz-hufaz lain ikut lagi berperang. Kalau mereka mati semua, macam mana Al-Quran? Akan hilang dengan kepergian, dengan kematian al-hufaz ini yang syahid. Jadi Umar dengan beraninya, dengan gagahnya datang berjumpa dengan khalifah. Ya, semua orang takut kepada khalifah, dengan raja. Tapi Umar dengan keberanian datang jumpa Abu Bakar. Ya Khalifah Abu Bakar, ini adalah masa khalifah kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Khalifah cakap, kenapa Umar? Sebab di perang Yamamah itu banyak hufaz Al-Quran yang mati syahid. Aku risau. Ya. Berlaku lagi perang-perang berikutnya, hufaz yang ikut pun mati pula. Mereka pergi membawa Al-Quran. Al-Quran akan hilang dengan kepergian mereka. Jadi sebelum itu berlaku, ya Khalifah, engkau kumpulkanlah Al-Quran dalam satu mushaf. Supaya ada rekod, ada sijil Al-Quran. Abu Bakar cakap, macam mana aku nak buat benda ini wahai Umar? Ini adalah perkara bid'ah. Perkara yang belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Macam mana aku berani nak buat perkara yang tak dibuat oleh Nabi? Coba tengok. Sahabat begitu mengambil berat sunnah. Mengikuti jejak baginda Nabi step by step. Tak nak melangkahi baginda Nabi. Tapi Umar melihat bahawa cadangan dia ini bernas. Dia berusaha meyakinkan khalifah satu kali, dua kali, tiga kali, sehinggalah Allah membukakan pintu hati Abu Bakar. Akhirnya dia mengatakan, okeylah bid'ah kau itu betul lah bid'ah hasanah lah. Okey, cadangan kau memang bernas, aku terima. Macam itulah ya. Okey, terima kasih. Sekarang soalan yang ketiga pula ni. Apa soalan kita yang ketiga? Mal asbab allati da'at al-Khalifah Amir al-Mu'minin Utsman bin Affan ila jam'il Qur'ani fi mushafin wahidin, mushaf al-Okey. An-Nur Ashikin. Ashikin. Are you here? Ashikin, are you here? Tiba-tiba Nur Ashikin. Adakah Nur Ashikin? Itu tak ada. Okey. Nur Aliyah. Aliyah. Hal anti ma'ana Aliyah? Ya Ustaz. Comel kau punya gambar usim. Okeylah Aliyah. Nampakkan muka. Buka kamera Ustaz. Iyalah. Boleh saya jawab? Boleh. Kau faham soalan ke? Faham. Silalah. Saya cuba sebab ikhtilaf fi huruf.
Istilah fi huruf al-ada'u wa wujuhul qira'ah. Betul lah kau punya cakap tu. Alhamdulillah. Okey. Okey. Aku hanya nak kemas kau punya jawapan tu supaya dia tambah comel. Okey. Sekejap ya. Okey. Ya, macam ni. Alia, betul lah kau punya jawapan tu Alia. 100% berapa Alia? Macam ni. عندما تولى الخليفة عثمان الخلافة اتسعت رقعة الإسلام فشملت عددا من أكبر المدن الإسلامية بما فيها مصر بما فيها بصرة والكوفة والشام إلى غير ذلك. ومن هنا ظهرت الاختلافات عند الناس عندئذ في قراءة القرآن. فالبعض منهم يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود والبعض الآخر يقرأ بقراءة أبي والبعض الآخر يقرأ بقراءة صحابي آخر. ومن هنا نشبت الاختلافات فيما بينهم حتى كاد يقتتل دفاعا عن قراءتهم. Ya, macam itulah. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah ya, Amirul Mukminin ketika itu, sudah tentu perkara yang berlaku pada khilafah Utsman tak sama dengan apa yang berlaku pada zaman khilafah Abu Bakar, Umar dan Ali. Apa yang berlaku pada zaman baginda Khalifah Utsman? Pada masa itu wilayah ya, empire Islam itu bertambah luas. Islam sudah sampai ke Mesir. Islam sudah sampai ke Hijaz, ya seluruh Hijaz. Islam sudah sampai ke Syam. Islam sudah sampai ke Basra dan Kufah. Ya, kalau kita cakap Syam ya meliputi Syria, meliputi Palestina, meliputi Lebanon dan kawasan-kawasan yang berdekatannya, sudah sampai di Yaman dan seterusnya. Jadi setiap bandar-bandar besar Islam ini itu mempunyai tok guru daripada sahabat yang diutuskan oleh baginda dan khalifah baginda Nabi itu untuk mengajarkan Islam, untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bandar-bandar Islam yang besar itu ada yang manusia di sana, ada yang membaca Al-Quran dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, ada yang membaca dengan bacaan Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Jadi anak murid ini ada masanya dia bertemu. Ya kita berandai-andai lah dalam mereka keberangkatannya bertemu ketika berdagang ya di Syam ke atau di Yaman. Okey. Jadi pada masa mereka keluar berniaga itu, ya mereka dikumpulkan waktu solat. Okey. Andai kita berandai-andai ya. Let's say solat maghrib lah. Kena sudah tentu solat kena ada imam dan makmun. Okey. Andailah ketika itu yang ditunjuk untuk imam solat maghrib adalah anak muridnya tok guru Abdullah bin Mas'ud. Sudah tentu anak murid Abdullah bin Mas'ud ini akan membaca
Al-Fatihah dan surah-surah lain dalam solat itu dengan baca Abdullah bin Mas'ud. Tetapi yang makmum ini bukan hanya satu orang, banyak jemaah. Di antara jemaah itu ada muridnya Ubay, ada muridnya sahabat lain, banyak murid sahabat yang membaca Al-Quran dengan bacaan lain pula, bukan dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika imam ini yang kebetulan adalah murid Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran dengan qiraah Abdullah bin Mas'ud, sudah tentu ya makmum ini akan komplain. Pula aku baca Al-Quran macam tu, bacaan engkau tak macam dengan bacaan tok guru aku. Oh. Engkau baca Al-Quran dari mana? Hoi? Dari mana engkau belajar Al-Quran? Siapa tok guru engkau? Macam itulah. Kalian tahu kan, yang namanya murid itu biasanya lah dia fanatik kepada tok guru dia. Dia fanatik kepada madrasah dia, tempat dia belajar. Hei, tok guru aku lebih betul. Tok guru engkau kurang betul. Macam itulah. Hingga umat ketika itu hampir-hampir saja berbunuhan hanya kerana mempertahankan bacaan masing-masing. Bacaan aku betul, bacaan kau tak betul. Macam itulah yang berlaku. Sudah tentu khalifah, ini khalifah. Ini kerja khalifah ni. Ini khalifah kena tahu apa yang berlaku di Padang. Dia kena tahu apa yang berlaku di umat ketika itu. Jadi nanti kalau kalian dah jadi PM, ya, jadi Perdana Menteri, ya, dah jadi menteri atau pengarah jabatan, you kena turun Padang. Jangan asyik duduk di kerusi saja main WhatsApp. Turun Padang, tengok apa yang berlaku di masyarakat. Selepas you jumpa penyakit, kau carikanlah ubatnya. Itulah Uthman, dia tahu penyakit umat sekarang itu karena saling berbantah-bantahan mengenai qiraat mana yang tepat dalam membaca Al-Quran. Oleh itu saya bersedia ini Uthman, aku akan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya, mushaf al-um namanya, ibu mushaf. Yang mana selepas ibu mushaf ini dah jadi, yang mana boleh diterima pakai oleh anak murid tok guru Abdullah bin Mas'ud, boleh diterima pakai oleh anak murid tok guru Ubay, semuanya boleh pakai ini. Okey? Jadi selepas Uthman berjaya mengeluarkan satu mushaf al-um, ibu mushaf, mushaf itu kemudian diperbanyak naskahnya, salinannya, dan setiap salinan atau naskah itu dikirim ke bandar-bandar Islam. Jadi Quran yang ada di Mekah, di Madinah adalah sama dengan mushaf yang ada di Mesir, di Syria, Lebanon, Palestin, Kufah, Basra, Yaman dan seterusnya. Sehingga perbezaan pendapat pun dipadamkan. Ya, api perpecahan, api perbalahan dipadamkan dengan bijaknya oleh Uthman. Akhirnya Uthman selepas dia berhasil mengeluarkan mushaf al-um ini, ibu mushaf, semua mushaf-mushaf yang ada di tangan sahabat dibakar. Mushafnya Ali, you tahu Ali, orang-orangnya keras dia punya pendirian, teguh dia punya pendirian, pun mengatakan, kalaupun aku berada pada posisi Uthman, aku akan buat benda macam tu. Semua mushaf kena bakar. Hanya mushafnya pun dibakar. Mushafnya Abdullah bin Mas'ud pun kena bakar. Semua mushaf kena bakar. Supaya tak ada mushaf tandingan. Okey, saya rasa dah cukup ya untuk pada pertemuan kali ini sebab masa dah nak habis pun. Bagi ikhwah akhwat yang belum, nanti kita akan sambung pada minggu hadapan ya. Jadi minggu hadapan saya akan bermula kepada Nur Azian. Azian ada ke? Ada Ustaz. Jadi Azian siap-siap ya. Kita bermula kepada Azian nanti minggu hadapan. Okey. Naktafi bihadzal qadri ya ikhwah, ashkurukum ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum li hadzal darus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran doktor. Afwan. Syukran doktor. Afwan.